Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya Rabbi ma 'allamtana an nahmad wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Terima kasih Tuan Haji Zul kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Yang saya hormati Jawatan Kuasa Masjid Padang Mengkuang, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana hamba diberi kesempatan untuk mari ke sini dalam membicarakan sedikit sebanyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berada pada 30 daripada 2020. Tuan Dalang ni orang mana? Dia mari ke Baluk, Kuantan, Pahang, Darul Makmur. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni saya duk fikir nak cerita benda pada tuan-tuan, sebab hari-hari nampak jadual penuh padat dengan pengajian yang telah disampaikan oleh para masyayikh, para tuan-tuan guru kepada tuan-tuan. Bahkan tuan-tuan lebih alim dan lebih tahu daripada apa yang nak saya sampaikan pada malam ni. Cumanya berkait dengan isu semasa yang boleh kita kupaskan, sebab saya suka membicarakan isu-isu semasa. Namun begitu, kita mukaddimahkan pertemuan kita pada malam ni dengan satu hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, bersahabat dengan Nabi hanya sekitar 3 tahun sahaja, tapi dialah sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mulazamah, rajinnya dia duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah ni diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 manusia ataupun 7 golongan, yuzilluhumullah fi zillihi, akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arsy Allah. Fi zillihi ay fi zil arsy, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata doktor, seorang ulama besar daripada Al-Azhar, dikata arsy Allah Subhanahu wa taala iaitulah saqful jannah, atap kepada syurga itu sendiri. Besarnya arsy Allah hanya Allah saja yang tahu. Tak perlu kita bahas arsy ni panjang-panjang, cuma nak sebutnya arsy Allah. Kata Syekh Hisham Kamil, Dr. Hisham Kamil Al-Azhari Al-Syafi'i hafizahullah ta'ala, ketika mana datang ke madrasah kita mensyarahkan hadis ni, dia kata arsy bermaksud, ataupun kita lebih tepat lagi, dialah atap kepada syurga itu sendiri. Tuan-tuan kalau rajin, tuan-tuan baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Sunat kita sebut bila mana kita baca sabbihisma rabbikal a'la, kita sebut subhana rabbiyal a'la. Bismillahirrahmanirrahim, sabbihisma rabbikal a'la. Sunat sebut subhana rabbiyal a'la. Slow, jangan kuat sangat. Selepas tu, sama ada kita dengar bacaan ataupun kita yang baca, sunat kita baca memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsiran kepada surah Al-A'la, kalau tuan-tuan rajin tengok sama ada tafsir daripada Buya Hamka, tafsir pimpinan Ar-Rahman, kalau ada syarahan begitu, ataupun para mufassirin yang lain, tuan-tuan boleh rujuk macam mana kisah seorang malaikat yang mempunyai sayap, jumlahnya 1000 sayap. Dia terbang nak ukur besarnya arsy Allah. Dalam kitab Tauhid sebut, awal-awal makhluk yang Allah cipta arsy. Ada riwayat awal makhluk yang Allah cipta kalam, pena, untuk mencatat kita punya apa yang Allah nak tentukan pada kita. Yang tu tuan-tuan mengaji dengan tok-tok guru yang lebih mahir pada hamba. Nak sebutnya dia mati Allah Subhanahu wa taala, malaikat ni terbang, sayapnya banyak, terbang pun lama, 1000 tahun.
Bagi Allah 1000 tahun bukan perkara yang luar biasa. Bagi kita 1000 itu luar biasa. Kita baca dalam surah As-Sajdah, yang naik ke langit alfasanati mimma ta'udun, 1000 tahun naik. Kalau kita mikir pada otak kita yang kecil ni, kita kata guana nak pergi setepak dengan 1000 tahun. Macam kalau tengok matahari yang dekat ni, kita nampak panasnya rasa bahang matahari. Tapi matahari cahaya nak sampai kat kita berapa lama? Jaraknya berapa lama? Jarak matahari dengan bumi berapa banyak? Tapi kehebatan yang Allah SWT atur atas makhluknya, bila ta'aluk kepada kudrat Allah SWT, tidak ada yang mustahil. Dia minta izin nak ukur arasy Allah, terbang 1000 tahun, tak jumpa lagi. Start daripada punca tak tahu, hujung pun tak jumpa lagi. Besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala, sampai dia kata subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi sungguh. Sebab apa? Kehebatan Allah Subhanahu wa taala, Allah saja yang tahu. Kita hanya boleh memuji Allah, kehebatan Allah. Maka kata Rasulullah, di akhirat nanti kita duduk di muka bumi ni tuan-tuan, ya Allah, usia kita dak panjang mana? A'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60-70. Lebih daripada 70 tahun, orang Terengganu kata subsidiyun minallah, subsidi dari Allah. Tambah tanwin kat belakang. Subsidi. Subsidi ni maksudnya pemberian Allah, ihsan daripada Allah. Macam kerajaan nak bagi subsidi beras, subsidi benda, ihsan kerajaan. Biasa kerajaan bagi ya, kerajaan Allah lagi maha hebat. Tapi Allah boleh tarik bila-bila masa. Mak saya meninggal umur 45 tahun. Tahun 1998. 5/10/98. Ayah saya meninggal 5/2/2018. Mak saya umur 45 tahun. Ayah saya dapat subsidi 8 tahun. Dia meninggal umur 78 tahun. Mak saya tak sempat. 60 pun tak sempat. Subsidi lagilah tak sempat. Maknanya apa tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umur ni kena sedang balik. Lepas duduk atas muka dunia Allah Subhanahu wa taala, kita akan pergi satu alam namanya alam barzakh. Barzakh maksudnya al-hajizu baina syai'aini, pendinding antara dua keadaan. Bila orang tu mati tuan-tuan, ada orang bayangkan barzakh ni kubur, dia kata. Tak. Mati kita tuan mati Allah, barzakh dah. Habis dah. Mati, bila start je mati tu, kita dah masuk satu alam namanya alam barzakh. Cumanya sinonim orang sebut alam barzakh, alam kubur. Kumpulan Faiz nyanyi lagu alam barzakh. Oh sedih tuan-tuan macam Allah, lagu tersebut kalau kita dengar seorang, nitik air mata kita. Hebat seni kata dia, hebat lirik dia, hebat lagu dia, ingatkan kepada kita tentang kematian. Jangan kedepes sangat, jangan gong sangat, orang Terengganu kata. Jangan mu'ek sangat, umurmu tak panjang. Umur umat Rasulullah 60-70. Lebih daripada tu, ihsan Allah. Nak bagi, Allah bagi. Tak bagi, tak bagi. Yang dapat umur panjang, maka kata Rasulullah, sebaik-baik manusia yang panjang usianya, banyak amal ibadah kepada Allah. Seburuk-buruk manusia, panjang usianya 95 tahun, 98 tahun, tapi kuat lawan Islam lagi, kuat lawan Allah Subhanahu wa taala lagi. Maka kata Allah, inilah orang paling buruk sekali yang tak sempat nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis alam barzakh, kita pergi pula satu lagi alam yang lebih besar, namanya alam akhirat. Tu sebab kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah taala, alam manusia, alam roh kita rasa besar dah. Lepas tu masuk pula alam rahim, kita rasa besar juga. Alam dunia lagi besar pada alam rahim. Kita akan pergi ke alam barzakh. Alam barzakh lebih besar daripada alam dunia ni. Tu sebab saya sebut tadi, alam barzakh bukan alam kubur saja. Kita tak masuk kubur sekalipun, tetap bila mana kita mati disebut alam barzakh. Berapa lama? Masya Allah, ikut kehendak Allah. Banyak mana Allah letak kita dalam kubur, sama ada kita jadi hufratun min hufarin niran, kubur kita tu jadi lubang daripada lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala, ataupun jadi raudatan min riyadil jinan, menjadi taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tu sebab
Nabi anjurkan kepada kita. Mula-mula kata Rasulullah, kami dekah kamu pergi ke kubur. Sekarang pergi ke kubur, tengok, supaya kita ni insaf. Lalu depan kubur, jangan lupa sebut assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minina wa inna insyaallah bikum lahikun antumus sabiqun. Kamu orang awam, kalau tak kerti bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh, salam sejahtera pada kalian. Mereka dengar tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka jawab. Tapi kita orang Melayu bukan orang Melayu Terengganu, Melayu tempat lain. Lalu depan kubur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi dia baca. Ni orang tak reti mati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang patut dia reti, kubur ni untuk ingatkan mati, bukan ingatkan hatu, ingatkan mati. Saya teringat waktu ayah saya meninggal dunia, waktu tu saya duduk di Ipoh. Kerja di Ipoh. Isteri orang Ipoh, bukan takut bini. Tak kedikan duduk di Ipoh, nak beli tanah semua sana lah. Bila ayah dapat tahu adik khabar Keri, dia panggil saya Keri, bukan Keri, Bakri kan. Keri, Abah tak ada dah. Bila sebut Abah tak ada ni, gugur, jantung ni macam gugur. Nengung sekejap. Abah tak ada. Pukul 5 tahu, nak keluar, waktu tu orang balik kerja jengkreng kan. Tapi naik atas Lebuh Raya, sampai dekat Baluk ni sekitar jam 11. 5 naik sebelah, berarti sejak semayang asar, semayang maghrib dan sebagainya, pukul 11 sampai. Kita pergi seorang masuk dalam kawasan kubur semayang jenazah. Kita kata uruskan cepat, tak payah tunggu aku lah, urus terus. Kita pergi semayang dekat kubur tu, rasa macam banyak jemaah kat belakang. Kata Allah SWT, dia main naik bulu roma tu. Tengah-tengah nangis pun takut lagi. Kata Allah SWT, tengah-tengah nangis pun takut lagi. Nangis, ayah sedih dalam kubur tu, takut ke hatu ada lagi. Rasa remang, rasa banyak pula jemaah. Mujur kita bagi salam, tak ada orang. Kalau ada dengan hamba cabut lari. Cuma nak sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kubur ni untuk ingat kepada Allah, ingat kepada mati. Rumah kita yang besar bapak tu kita akan tinggal. Kereta kita yang mewah kita beli tu tinggal belaka. Bini kita yang baru kita nikah, yang comel, lebih comel pada Nelofa tu pun kita tinggal belaka. Suami kita yang kacak, lebih daripada Pius Said tu pun kita tinggal belaka. Yang kita bawa amalan, yang kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amalan inilah yang membuktikan kita berjaya dalam alam kubur. Tu sebab kita doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Doa jauh daripada fitnah kehidupan dan kematian. Salah satu lagi kita fitnah di alam kubur tu. Habis alam kubur, kita masuk di alam akhirat. Ini yang hadis yang sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ceritakan kepada kita ada 7 kelompok manusia yang Allah muliakan mereka. Mereka akan berada di bawah layanan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut dalam bahasa Inggerisnya very important person, orang yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, Syekh Idris Al-Marbawi sebut dalam kitabnya Bahrul Mazi pada jilid ke-17 dan jilid ke-18 menceritakan tentang syurga dan neraka dan akhirat, mengingatkan kepada kita pai pembaca kitab Bahrul Mazi syarah mukhtasar Imam Tirmizi ini. Dia kata apa tentang Allah Subhanahu Wa Taala, alam barzakh ni bagi orang yang cemerlang hidupnya atas muka dunia, sa'idun fid dunya, rajinnya ibadat pada Allah, tak buat maksiat kepada Allah, menegakkan Islam, menyokong Islam, tak menyokong taghut, orang yang ikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, ke akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala mereka disebut sebagai orang suada, orang yang sa'id, orang yang sangat berbahagia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kita nak kurang-kurangnya termasuk dalam salah seorang daripada 7 kelompok ni. Kalau dapat 7 kemah keming, tak dapat 7, dapat se pun cemerlang dah sebenarnya. Yang pertama kata Nabi SAW, imamun adilun. Yang pertama dia kata imam yang adil. Saya pernah menulis sebuah buku bertajuk 7 golongan mulia di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak bawa buku tu sebab habis lah, tak ulang cetak lagi. Dalam buku tersebut kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang mensyarah, siapa dia syarah kitab apa? Dia syarah kitab Sahih Al-Bukhari, namanya Fathul Bari kitab dia namanya, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut dalam hadis 7 kelompok ni, 2 orang perempuan tak termasuk.
Yang 5 lagi orang perempuan termasuk. Orang lelaki 7 dia termasuk. Ni kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mana syarah hadis ini. Dia kata apa? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin ni apa dia tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang kita lantik untuk memimpin kita. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala li Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi mengarang kitab nama Siyaru A'lamin Nubala, sirah para orang yang hebat-hebat. Salah satu kisah yang paling masyhur, kisah seorang Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, cicit kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Saya baca kisah dia macam Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang ulama dia menceritakan karakter Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sebelum dan selepas jadi khalifah. Semasa dia menjadi khalifah, sebelum jadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz ni ulama lagi umara. Dia seorang yang boleh mengeluarkan fatwa, bukan orang yang biasa-biasa. Kita nakal fatwa, dia keluar fatwa. Orang hebat, ulama yang hebat. Dia kata, waktu aku melihat dia ni sebelum menjadi khalifah, tali pinggang tu macam tak cukup nak lekat dia punya. Maknanya besar tubuh, karakter tubuh dia. Tali nak bilang tulang kerangka daripada belakang, tali bilang berapa ada tulang kerangka dia. Tapi bila dilantik menjadi khalifah, aku boleh bilang kerangka dia ada berapa. Tuan-tuan boleh bayang dah masuk dia apa. Kita terbalik daripada kuh kering, nanti jadi pemimpin gemuk depok, SSL. Besar badan. Pak darah. Makan. Dia kata aku boleh bilang, ni ulama sebut. Dia ulama, Umar bin Abdul Aziz ulama. Maknanya Umar bin Aziz waktu tak ada komitmen sebagai pemimpin, mungkin dia sibuk makan kepada Allah Alam lah. Tapi nak sebut bila jadi pemimpin, dia sibuk cakna kepada rakyat lebih daripada cakna diri dia sendiri. Hebat tuan-tuan macam Allah. Seorang wanita tua, Syekh Nuruddin pernah karang sebuah buku juga tentang Umar bin Abdul Aziz. Orang perempuan tua ni, dia nak nikahkan anak perempuan dia. Dia tak ada pitih nak nikahkan anak. Dia pergi jumpa, pergi ke rumah Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu tu tengah duk akad ni, duk timba air. Dia pun jumpa, dia kata, "Hey, aku nak jumpa khalifah. Ada tak dia?" Dia kata ada. Dia tak kata ana khalifah, tak ada. Kata khabar terus, saya lah khalifah, nak tengok sikit muka kita. Nah, waktu tu Instagram tak ada. Facebook tak ada. Mana bukan Insta famous. Kalau ada Instagram, dia lah Insta famous, paling famous sekali. Nah, lebih pada bosku, bos kita. Hebat lagi. Dia kata ada, pergi masuk dalam, jumpa dia nanti. Oh, perempuan tu semua cakap kasar pula dengan dia. Dia tak sedar dia bercakap dengan khalifah. Sama karakter dia macam tok dia, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Waktu dia keluar dengan pembantu dia pergi ke pinggir Madinah Al-Munawwarah, dia jumpa seorang wanita dalam khemah. Wanita tengah masak, jiran ada periuk atas api, anak tengah menangis, menangis. Kata Sayyidina Umar, boleh aku dekat tak dengan kamu? Assalamualaikum, boleh? Dekat dah. Dia kata, kenapa ni? Aku datang daripada jauh nak pergi jumpa dengan Umar. Inilah Umar, Allah akan persoalkan pada dia nanti. Maka kata Sayyidina Umar, mu kenal dah Umar tu siapa? Aku tak kenal, tapi dia akan dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke akhirat nanti. Umar tak kata, hamba lah Umar, mu cakap molek sikit tak? Aku buang daerah kan? Kata tak ada. Tak ada rasa gong gitu, debel kita ada. Bahkan dia lari ke Baitul Mal, isi macam-macam barang. Waktu nak angkat, pembantu dia kata, ya Amirul Mukminin, bagi hamba angkat. Kata dia, tak payah, biar saya angkat. Adakah kamu nak menanggung beban aku di akhirat nanti? Tengok Umar, bukan setakat bawa gandum, bawa makanan, pergi dekat orang puang tu, dia pula siap masak sekali. Nak makan dia, capati ke? Tak, kuih 3 rasa, tak ada, tu saya tambah lah macam Allah SWT. Maknanya dia masak sampai perempuan tu kenyang, anak tu kenyang, baru dia puas hati. Kata perempuan tadi, mu lebih layak jadi khalifah daripada Umar. Kita kok kembar hidup terus, kita kata, saya lah sebenarnya Umar. Kita kata apa gitu? Sebab yang ni semua orang kena nak ada rakaman belaka. Kalau tak ada rakaman, tak jadi orang, dia kata. Nak bagi apa? Rakaman.
Itu pembuktian, evidence dalam bahasa kampung saya dibalut, evidence, bukti. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz waktu makcik tu masuk dalam bilik nak jumpa dengan dia jumpa balik dengan budak Umar tadi. Dia kata, aku bukan nak jumpa kamu kalau jumpa khalifah. Dia kata, saya lah makcik, khalifah. Dia kata, kalau macam ni gaya, tak ada harapan aku nak minta bantuan. Kamu lebih layak dapat bantuan. Allah SWT. Siapa tahu tu mati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mana ulama mensyarahkan masuk imamun adilun, bukan sekadar imam peringkat tertinggi, termasuk tu imam dalam semayang, imam dalam keluarga, bahkan imam pada diri kita sendiri. Syarahnya panjang, insya-Allah Subhanahu wa taala, masa dak dang kata orang dengan tak sempat. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda orang yang imam adil ini, orang perempuan tak termasuk makcik. Bukan diskriminasi gender bab kata Siti Kasim, bukan. Sebab apa? Peringkat tertinggi orang perempuan tidak ada kekuatan untuk menghukum seumpama itu. Tapi kalau jadi pemimpin yang tidak tinggi, tafaddalu, silakan. Tapi kalau pakai peringkat Perdana Menteri, sebab kata Rasulullah, tidak akan berjaya satu kaum dipimpin oleh wanita. Bukan diskriminasi gender, tapi ada sebab-sebab tertentu. Tengoklah negara-negara yang dipimpin oleh wanita berjaya tak? Dia agak cetong Allah. Dia nak orang lelaki juga yang berpinggir hebat. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang besar dalam ibadah kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita sekarang berada pada alam ataupun zaman mehnah dan tribulasi. Ni zaman makhluk asing. Dulu kita dijajah oleh Jepun, oleh China ke benda Jepun lah. Tapi sekarang kita dijajah oleh makhluk asing, nama Huawei, Asus, nama benda lagi, Nokia, Samsung, Galaxy, Note, dan macam-macam lah. Bukan satu jajahan yang betul totally kita boleh tolak, tapi maksudnya kita dijajah oleh makhluk asing. Anak-anak sibuk dengan gadget, mak anak sibuk gadget, bapa anak sibuk gadget, tu anak pun sibuk gadget. Itulah semua tak. Tu baru bergiat aktif dengan jadi Insta famous. Akhirnya habis dengan gadget. Anak-anak nak search apa? Nak tengok cerita apa? Pornografi dapat. Nak buat karipak dapat. Nak buat benda dapat belaka. Search je. Baru ni ada seorang sahabat kita jumpa dengan anak murid dia. Jumpa anak murid dia. Anak murid ni tengok cerita pornografi. Nah, faham tak malah kita nak tunjuk pornografi tak faham. Faham belaka. Kita mengaku. Dan benda ni sangat meleluasa, lebih-lebih lagi bulan PKP ni, Malaysia di Asia Tenggara, kita nombor wahid Allah SWT. Dok tengok benda pornografi ni. Allahu Akbar. Bini ada dah, tengok lagi. Dah mu tak puas tengok bini mu. Laki ada dah, tengok lagi. Mu tak puas tengok laki mu. Tak puas tak? Tak puas. Kita tengok lebih hebat lagi. Ni kok kering mu. Ni yang berlaku tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni kita tegur satu kes. Bukan kes yang tu bukan saya tuan-tuan. Ada orang tukar saya pula. Bukan saya. Saya piu. Dia dai, saya lebih kacau pada dia. Ada orang kata sebab waktu tu saya minta bantuan PKP, saya ada tunjuk pada talk dalam Instagram. Ada makcik tu telefon kawan saya. Dia kata macam mana kami nak bagi. Dia kan kes rogo tu. Allah, kita kena. Kawan saya kata siapa? Piu saya. Tengok dalam berita piu saya. Makcik ni tukar. Mungkin makcik buat fitnah ke sama baru tahu nak. Dia kata kawan-kawan sebut, dia kata piu saya rogo. Allah. Tuan-tuan macam Allah SWT, kita kalau bab-bab benda ni, kalau boleh tutup lah. Sebab kita tak tahu banyak benda tak tahu. Tu ada orang hentam saya tu. Dia kata ustaz, bab artis utak bukan main, nombor 1 depan sekali. Duk kecam. Okay, bila ustaz je, ustaz senyap. Saya khabar mudah je. Yang artis ni sebab maksiat dia depan orang. Dia dedah maksiat tu depan orang. Yang makhluk ni bukan depan orang. Orang tolong dedah. Ya, kita tak nak sambung lidah mendedah tu. Sebab kalau boleh tutup. Tapi sebab nama dah media, lagi boleh korek, dikorek. Sampai habis dia korek. Kalau boleh. Dia telefon kita, tanya kita pandangan. Kita kata saya tak nak bagi pandangan. Tanya juga ni bergiam-giam. Dan lagi hebat lagi tuan-tuan, macam Allah, media sosial sekarang menguasai. Mentaliti orang, nak satu benda sedang je. Dapat tengok orang ni bagi pandangan, orang ni bagi pandangan fitnah dan sebagainya. Ala kulli hal saya nak sentuh yang tu. Cuma saya tegur tentang isu pakaian Santa Claus.
Ini semua dia tak tahu. Patutnya dia boleh Google dah. Google je. Hukum pakai pakaian Santa Claus. Keluarlah fatwa Pahang ada, Terengganu ada, wilayah ada, fatwa kebangsaan ada. Dia tak boleh baca. Saya buat status tu bukan kata-kata saya. Saya buat, enter tanya, ambil nakal. Nakal ni, nakal lah. Ambil, nakalkan. Persembahkan pada kamu. Bukan saya punya kata-kata. Saya print screen fatwa daripada Majlis Fatwa Kebangsaan, fatwa daripada wilayah persekutuan, pandangan Mufti Johor. Oh, marah dia kata, jangan jadikan Islam ni complicated sangat. Oh, anak-anak pakai Santa, apa masalahnya? Bukan isu tu, tuan-tuan. Bahkan orang kafir masuk sekali. Bila sebut kafir marah juga. Jangan sebut kami kafir, sebut bukan Islam. Dalam Islam sebut innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu. Allah tak sebut ghairu muslim ke non muslim, tak. Cuma mungkin bagi kita kasar macam babi ya. Sebut babi kasar, sebut khinzir lembut saja. Memakan daging babi, oh kasar ustaz. Memakan daging khinzir, oh, ustaz ni lembut, bagus ustaz. Samalah, babi khinzir sama. Cuma nak sebut orang kafir ni non muslim, ghairu muslim ni, dia yang ulah lebih. Dia kata apalah ustaz ni memecah belah masyarakat. Sambutan ni biasa lah. Kami pun kalau hari raya pakai baju Melayu. Bro, kita kata baju Melayu tu bukan Islam, bukan ibadat baju Melayu. Tapi pakaian Santa tu memang Santa lah, Santa Claus. Ada Santa Claus pakai serban ke? Pakai sokok ada? Tak ada, dia pakai tu. Dan fatwa keluar ni bukan kita yang khabar, ulama yang khabar. Mu kena sedar sikit. Oh, dia kata tak boleh. Ni pemecah belah masyarakat. Ni ramai tuan-tuan tengok Instagram saya. Yang komen tu semua non muslim, orang kafir. Oh, dia kata ustaz jangan mari ke Sabah, Sarawak. Oh, teruk ustaz ni. Oh, siapa kata tu? Keturunan Piu Said jangan mari ke Sarawak, dia kata. Sebab Sarawak sambut dengan harmoni je. Satu saya nak sebut tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, harmoni ke tak harmoni, saya nak sebut hukum tetap hukum. Keterikatan kita orang Islam ni halal wal haram. Halal, haram, syubhat. Mu orang kafir, halal, haram ikut suka mu lah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu, bagi kami agama kami. Bagi aku agama aku. Bila saya keluar statement macam tu, demo dah pakai WhatsApp. Merry Christmas Piu Said. Merry Christmas Piu Said. Dia ada beza fatwa tentang mengucapkan Merry Christmas dengan pakaian Christmas. Walaupun khilaf ulama ni, khilaf ulama lagi. Ada ulama kata haram, sebut Merry Christmas pun haram. Tapi fatwa daripada mufti wilayah kata harus sebut dalam konteks meraihkan kaum di Malaysia. Satu. Tapi kita ambil pandangan tu. Tapi kalau kamu sampai pakai benda tu, pakai baju tu dan sebagainya, maka yang tu terang-terang fatwa kata tak boleh. Anak saya, bukan masalah anak mu dosa, mu berdosa sebab mu beli pakaian tu, mu sarung pada anak tu, mu gambarkan pada orang lain. Bahkan lagi dahsyat sekali tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi satu idola pada manusia dan orang akan follow perbuatan dia. Ni yang patut kita sedar dan patut kita amati betul-betul. Zaman kita zaman fitnah. Nabi kata badiru bil a'mal, segeralah buat amal, fitanan ka qat'il laili muslim. Fitnah seperti mana malam yang menyeliputi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Waktu pagi orang tu beriman, waktu petang dia kafir. Non muslim. Non muslim. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Waktu petang dia beriman, waktu pagi non muslim pula dia, kafir pula. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya aw kama qala. Sebab dia jual agama dia dengan sebab sedikit kepentingan dunia. Kita keluarkan pandangan orang tak suka. Tu sebab saya letak hashtag ada hamba takut. Mana mu faham lah kalau aku cakap ada hamba takut ni, mu kecang lah banyak mana pun, aku tak takut. Paling kuat pun dia akan buat benda, report pada Instagram, report pada Facebook untuk block akaun saya. Tu je dia boleh mampu. Lain tak boleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita nak sedar pada masyarakat, inilah yang berlaku bahana manusia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda ni, ramai ni orang muda. Depan saya tu Imam Abazur pun muda lagi, masya-Allah, tabarakallah, hebat.
Orang muda ni membesar ibadah kebaktian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tuan-tuan sekalian, kalau ada ramai dalam masjid ni anak muda yang ramai, maka berbahagialah qaryah ini. Tapi kalau pergi masjid orang tua je ramai pada orang muda, duka citalah kita ucapkan, sebab daif ataupun lemahnya kita untuk mengajak anak-anak muda mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Nabi SAW lagi kepada kita, wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid. Orang-orang lelaki, ni yang kedua, orang perempuan tak termasuk. Dua ni lah, Imam Adil, wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid bil masajid atau kama qala. Lelaki-lelaki yang hati berpaut rapat dengan masjid, maknanya ai mulazamah, mari semua masjid. Habis sembahyang subuh dia teringat sembahyang zuhur, nak mari zuhur pula dah. Habis sembahyang zuhur teringat asar, habis asar teringat maghrib, habis maghrib teringat isyak, habis isyak ingat subuh. Ni kaki masjid orang panggil dia. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu lihat seorang itu berulang alik rumah masjid, kamu ketahuilah keimanan yang wujud dalam tubuh dia, orang beriman. Bahkan Allah kata, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya senya orang memakmurkan masjid Allah, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah iktiraf tuan-tuan yang mari masjid. Tempat kami di Ipoh, Zoom merah balik. Itu merah dah. Lepas tu jadi kuning, merah pula. Allah SWT. Tak boleh nak orang semayang, duduk rumah dengar orang azan, tak boleh keluar. Maka ramailah orang, suara-suara netizen kata, kenapa masjid tak buka? Masjid pun buka, zon kuning buka, tak mari juga. Menipu sungguh lah. Nampak macam ultimate warrior dalam Facebook, dalam sosial media. Tapi bila buka tak mari juga. Bahkan Allah kata orang makmurkan masjid Allah. Cara macam mana? Tuan-tuan kuasa kena fikirkan bagaimana nak orang-orang kampung mari ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kata Nabi SAW lagi, wa rajulani tahabba fillah, dua orang yang berkasih sayang kepada Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maksudnya dia berkawan lillahi ta'ala, bukan sebab dia ada pangkat, bukan sebab dia kaya, bukan sebab dia ada nama, bukan sebab dia macam ni. Kita berkawan kerana Allah. Kalau berkawan kerana harta, orang tu habis harta kita tinggal dia. Kalau kawan sebab nama, waktu ada nama kita kipah dia, waktu dia habis nama kita tinggal. Itu bukan persahabatan yang betul. Tengok para sahabat ridwanullah alim ajma'in, sahabat Nabi SAW. Tengok bagaimana kehebatan yang luar biasa yang wujud pada diri para sahabat Rasulullah, yang tidak ada pada zaman kita. Seumpama itu yang cukup hebat, tuan-tuan Allah. Tuan-tuan bacalah kitab yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah, kitab yang biasa sahabat-sahabat kita karkun baca, menjadi silibus mereka membaca tentang kehidupan para sahabat Nabi SAW. Tengok bagaimana sayangnya dia pada Rasulullah dan sayangnya Rasulullah kepada para sahabat. Macam kisah perawi hadis ni, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari dia sakit perut. Sakit perut bukan sebab banyak makan, sakit perut sebab tak makan. Diikatnya perut dengan batu, batu di luar perut, kita batu dalam perut, empedu, buah pinggang, pundi kecing, semua ada belaka batu. Kuat makan kita, macam Allah SWT. Saya tak khabar orang lain, saya sendiri pun ada. Tak, saya pernah kena sampai gelepar lah, kata tak tu memang sakit sungguh. Hanya Allah saja yang tahu dan hanya tuan-tuan yang pernah kena saja tahu. Tak percaya, kena macam Allah SWT. Macam mana kalau batu karang dalam empedu, kita tengah duduk, gelepar terus tak, jatuh. Tengah deras boleh kena. Baik. Kemudian tuan-tuan macam Allah, dia duduk tengah jalan. Orang kampung saya kata tengah maklok. Tengah jalan. Tengah jalan, tengah sakit perut, lapar. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia kata, Assalamualaikum ya Abu Bakrin, salam sejahtera pada kamu wahai Abu Bakar. Boleh tak baca kepada aku beberapa ayat Allah yang kamu tahu? Sedangkan kata Sayyidina Abu Hurairah, aku tahu belaka ayat Allah. Saja je aku tanya dia supaya dia jawab soalan aku, dan dia akan tanya, what are you doing here? Mu buat benda sini. Aku akan jawab, hamba lapar. Gitu je trik dia. Muqaddimah perbualan tu penting. Allah SWT. Tak. Kemudian Sayyidina Abu Bakar jawab salam, bagi ayat-ayat yang dia tahu, kemudian dia berlalu tanpa bertanya, mu buat benda sini. Mari pula Sayyidina Umar.
Sama juga, aku bagi salam, aku tanya beberapa ayat Allah, dia jawab salam, dia bagi tahu, kemudian dia berlalu meninggalkan aku. Tiba-tiba lalu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada jauh lagi. Dia kata, ya Abu Hurairah, weh Abu Hurairah, labbaika ya Rasulullah, saya datang wahai Rasulullah. Mu lapar ke? Nabi tahu tu bro. Mu lapar ke? Ya, saya lapar. Kalau gitu, follow me. Ikut aku. Pergi rumah Nabi. Nabi tak macam rumah kita, tuan-tuan. Dalam freezer peti air tu, daripada tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, bawah peti sejuk ada lagi makanan. Stok banjir. Waktu kita bagi bantuan PKPD baru ni, PKPB bersyarat, PKPD lah, di zon Taman Meru. Saya duduk Taman Meru juga, tapi zon lain. Yang kita dapat kutip sepanjang seminggu kita buat kutipan, kita dapat 100,000 lebih. Untuk 60,000 kita beri kepada zon Kelebang Jaya, dan 31,000 kita beri kepada penduduk 2C. Kemudian kita beli pula kebab 2 ekor, jamu mereka ni. Ada setengah orang yang bersyukurlah. Ada orang, tuan-tuan, dia nyupahnya, yang tukang atas tu, frontliner tu. Kenapa pula saya tak dapat? Awak makan yang saya ke? Tara tu pula. Dimang pula kadang-kadang. Ni masalah kita sebenarnya. Bila terlalu mewah, hari-hari dapat bantuan, kita dimang pula. Maka dia pergi rumah Rasulullah. Waktu tu ada satu bekas susu. Bekas susu yang mana Nabi SAW kata ada orang hadiah pada Rasulullah. Maka kata Abu Hurairah, kenyang hamba hari ni, kenyang sungguh. Minum berdua dengan Nabi. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, pergi panggil kawan-kawan kita semua. Sebekah susu, panggil semua kawan-kawan. Kita ada berani, ada brand. Ada brand tak? Ada berani? Tak ada. Dengan hamba-hamba baca hadis ni pun kita kata memikir mana-mana Rasulullah punya mukjizat Rasulullah. Abu Hurairah kata, sebab sifat sahabat ni sam'an wa ta'atan. Sami'tu wa ata'tu. Aku dengar, aku buat. Sebab Nabi perintah dipanggil dalam keadaan hati bengkak. Bengkak ni mana? Aku ingat minum berdua dengan Nabi ya. Rupanya kena panggil semua. Dah panggil semua sahabat Nabi. Ahlus Suffah tu ramai, lebih pada 70 orang. Ahlus Suffah duduk beranda Masjid Nabawi. Panggil semua. Kata orang, aku ingat akulah orang pertama dapat minum, sebab aku orang kedua selepas Nabi bertemu air susu tu. Nabi kata, ambil ni, mugi bagi setiap orang minum. Sayyidina Abu Hurairah dengan hati yang berat, tapi dengan perintah Rasulullah, pergi bagi setiap seorang minum. Semuanya kenyang, sampailah bekas tu dapat kat dia balik. Dapat kat dia, dia hantar kat Rasulullah. Dia tak minum. Nabi kata, isyrab anta ya Abu Hurairah. Mu minum. Dia pun minum. Lepas minum, Nabi kata, minum lagi. Minum. Air tu kata, demi Allah, air tu tidak luak walaupun sedikit. Cik kita buat malam ni. Start pada haji. Sini habis dah. Habis dah. Tak dah nak sampai ke belah kedua. Habis tu. Sebab kita bukan Nabi. Mukjizat Rasulullah sangat luar biasa. Dan mukjizat yang hebat lagi, keraian Rasulullah kepada para sahabat sangat luar biasa. Tengok Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala. Antara disebut sebagai amin, orang yang paling amanah umat Rasulullah. Sayyidina Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. 2 batang gigi dia cabut dalam perang Uhud. Waktu dikatakan Nabi tengah wafat, bagaimana pecahnya topeng besi tercocok di pipi Rasulullah. Nak cabut pakai tangan tak lepas. Abu Hurairah ni dia gigit pakai gigi dia. Bila gigit cabut besi tu, patah gigi sebatang. Dia tak kata, aduh, mu awak mu pula, aku cek gigi dulu. Tak ada. Kali kedua cabut, patah sebatang gigi lagi. Abu Ubaidah ni bukan orang biasa, tuan-tuan. Mati Allah SWT, dia antara tokoh dan calon daripada ahli majlis syura yang layak untuk jadi khalifah. Patah 2 batang gigi dia. Sebab sayang pada Nabi Muhammad, dah penuh darah Nabi, ada orang datang isap darah Nabi daripada pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala. Tengok sahabat Rasulullah. Tengoklah sahabat Nabi yang lain, antaranya Abdullah ibn Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Abdullah ibn Zubair, anak saudara kepada Sayyidatuna Aisyah. Ayahnya Az-Zubair ibn Awam, suami kepada Asma binti Abi Bakrin. Az-Zubair ibn Awam antara sahabat yang Nabi sebut, Az-Zubair ibn Awam fil jannah. Nabi tokohkan 10 calon masuk syurga. Salah seorangnya Az-Zubair ibn Awam.
Mak dia Asma binti Abi Bakrin. Anaknya Abdullah bin Az-Zubair. Siapa dia Abdullah? Yang semayang dia ni tuan-tuan macam Allah, burung hingga atas kepala dia. Kita semayang cicak pun mampu tengok betul. Gerak pergi sana, gerak sini, cicak kata bodoh dia ni semayang. Gerak kuat. Dia kata saya semayang dekat Saudi, tu Syekh sana gerak banyak tak apa. Dah mau duduk mana sekarang? Sebab saya pernah semayang 10 orang tu, dia bawa balik umrah. Bukan lama umrah ni. 12 hari, 11 hari gitu lah. Dia pun semayang Allahu Akbar. Dia pergerak. Dia main janggut dia. Dia sebelah saya dah semayang tak khusyuk. Tengok dia rasa Nathan ni semayang lah saya kata. Nak. Lagi tak khusyuk, nak nyopoh rasa. Habis semayang saya kata, kenapa gerak banyak sangat? Saya tiru style di Mekah Ustaz. Saya balik umrah. Oh saya kata dia ni. Mu mazhab dia. Saya mazhab Syafi'iyah. Dah apa gerak banyak? Orang Mekah boleh gerak. Dah mu mazhab mana? Malah cerita mazhab sebab dia orang pun jahil juga. Nak kita malah debat dengan dia lah. Cuma nak sebutnya sebab orang Mekah gerak banyak. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Saya cerita dia lupa tadi. Sebut Abdullah ibn Zubair ni semayang burung hingga. Waktu dia ni orang pertama daripada anak muhajirin yang lahir dekat Madinah Al-Munawwarah. Waktu mak dia mengandungkan Abdullah ni, mak dia yang sedang mengandung bawa makanan pergi bagi pada Rasulullah waktu Nabi berada di Gua Saur. Dia orang bukan canak-canak. Nabi bekam darah, suruh Abdullah waktu ni kecil lagi pergi buang, dia tak buang darah Nabi, dia pergi minum darah Rasulullah. Maka minum, Nabi tanya mana darah? Saya minum. Maka kata Rasulullah, kamu akan membunuh dan kamu akan terbunuh. Betul lah, dia mati dibunuh oleh geng-geng Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dalam peristiwa pembantaian kota Mekah Al-Mukarramah. Waktu tu guna manjanik runtuh Kaabah. Itu kisah yang panjang sebab dia menjadi gubernur di Mekah ketika itu. Hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ada SOP yang perlu dipatuhi, tak boleh panjang-panjang. Hadis ni setakat ni lah. Jemput pula tahun 2022 kita sambung lagi tentang hadis ini insya-Allah. Cuma akhir sekali tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak fokuskan kita berada pada marhalah akhir zaman. Saya terlibat aktif dengan Facebook ataupun media sosial ni bukanlah nak kata rajin nak menolak dakwah dan sebagainya. Cuma banyak berlaku di hadapan kita suasana-suasana yang tak comel. Jadi tuan-tuan yang tak ada Instagram ke Facebook, kalau boleh adakan satu, menjadi mata rantai perjuangan untuk menyokong orang-orang yang menentang mereka. Kalau kita bakat-bakat baik, sikah kita kata tak ada Facebook ni, saya seorang sikah. Sebenarnya jadi satu kewajipan pula untuk kita menegakkan ma'ruf. Nampak di Terengganu ni clear, tak ada masalah. Luar sana dalam media sosial. Dengan bingo, tak benda-benda tuan-tuan, wanita-wanita Melayu menjual tubuh dia. Makin seksi, makin banyak poin dia dapat, dia menjadikan mata wang duit yang banyak. Saya pernah tegur dalam musim PKP dalam bulan Ramadan, seorang namanya Farah Mendoza. Tegur dia kata, ustaz jangan jadi malaikat untuk catat saya punya dosa. Tengok dia punya hujah. Cakap itulah kita tegur, tak akan lebih-lebih dah daripada tu. Saya tegur seorang anak kepada Normah Damanhuri kat KM, benda. Bila tegur dia, jangan pakai seksi, bertaubatlah pada Allah. Apa jawapan dia? Ustaz pun tengok saya. Tengok. Betul juga dia kata tu. Saya pun terfikir. Betul juga. Tak nak sebut hujah dia gitu. Kita tuan-tuan kita dengar gitulah. Tapi yang ala kulli halin, tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala kenalah menolong antara satu sama lain sebab tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Akhir sekali tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana kata Tuan Haji Zul tadi, saya ada madrasah Ma'atafiz Vocational Baitul Diya. Vocationalnya sini tidaklah tempat yang luas, cuma kita buat kemahiran komputer dan sekarang kita dalam mencari dana untuk membeli kenderaan kedua. Kita ada sebiji van nak beli kenderaan kedua dengan kos sekitar 33,000. Tadi yang saya buat update, kita dah dapat 6,000 lebih. Kalau tuan-tuan berminat untuk wakaf, saya letak RM5 sekepala. Kalau tuan-tuan berminat untuk wakaf, boleh sumbangkan kepada kami malam ni insya-Allah, ataupun boleh dapat flyers daripada kami. Dan juga saya seorang pengasas kepada produk Kokotin, latah saja pun sedap. Kokotin dan Baitul Diya ni dua entiti yang berbeza. Ada kata ustaz dah kaya raya, dah apa nak minta derma lagi. Kaya tu tak kaya sangat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma cita-cita saya, kalau saya berjaya memang saya tak akan minta satu sen pun daripada orang ramai, cukup dengan perniagaan saya saja. Cuma setakat ni baru nak menapak mencipta nama dengan Kokotin, dan tuan-tuan itulah sekadar mana yang mampu, sebab setiap bulan keuntungan kami wajib 10% kita salurkan kepada Ma'atafiz Vocational Baitul Diya. Mana kalau tuan-tuan beli produk kami, automatically ada sumbangan.
Sumbangan lain tu sumbangan lah. Mana beli tu ada sumbangan dah di situ insya-Allah. Malam ni ada abadin kita bawa. Kalau tuan berminat rasalah. Tagline kami Gatal Saja Pun Sedap, dan nombor 1 lagi musuh sembelit nombor 1. Kalau tuan tak rasa sembelit, tolong belilah. Rasa insya-Allah dia akan clear biiznillah ya azza wa jalla. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.